Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada hari ini aku nak buat satu vlog lah. Malam ni aku nak buat satu vlog di mana aku nak menerangkan berkaitan dengan kisah-kisah selepas aku melalui jalan-jalan seram yang ada dalam video yang aku buat lah. Okey, pertama sekali kenapa aku buat video ni adalah kerana aku tengok di YouTube di mana aku melihat satu channel YouTuber yang dipanggil Prince Smith. Beliau dalam video yang baru dalam video tersebut beliau telah seperti diganggu lah. So aku berfikiran positif je, maybe benda tu adalah cerita yang betul. Di mana kalau dalam video dia buat tu dia buka satu kotak, dia beli daripada dark website. Kalau dia bohong ke, dia betul ke, aku tak tahulah. Tapi anggapan aku yang baik ialah benda tu betul lah kan. Kemudian bila dia buka kotak tu dan selepas dia buka kotak tu, dia buat video tu berlaku kejadian yang pelik lah yang berlaku di dalam rumah dia. Seperti dia rasa macam ada orang dalam rumah dia. Kemudian ada bunyi-bunyi. Dia buat video lah, so korang boleh tengok lah dalam YouTube Prince Smith tu. So based daripada video itu, aku ingat aku maybe kena buat jugalah video berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku selepas aku melalui jalan yang paling seram lah. Okey, pertama sekali ialah mesti korang tertanya-tanya kan sama ada selepas aku melalui jalan-jalan seram tersebut ada tak seperti makhluk yang mengikut ataupun mengganggu aku selepas melalui jalan-jalan seram tersebut lah. Jawapan dia yang aku boleh bagi ialah ya. Jadi dekat sini aku nak beri nasihat lah kepada sesiapa sahaja yang ingin buat video seperti aku. Benda yang bagus lah kan, diorang nak buat dan sebagainya di YouTube. Aku nasihatkan supaya kalau boleh pergi itu jangan dalam keadaan yang kosong lah. Maksudnya pergi saja. Sebab aku takut nanti kan, kerana korang tengok video ni, korang rasa nak buat, lepas tu korang pergi kosong saja, korang akan mengalami perkara-perkara yang pelik lah selepas itu. So sekarang ni aku nak cerita berkaitan dengan kisah yang terjadi selepas aku melalui Jalan Sumpitan Perak. Okey, semasa melalui Jalan Sumpitan Perak tu, sampai ke penghujung jalan, iaitu kalau korang tengok video yang terbaru ni, sampai ke hujung Masjid Ubudiah Kampung Sumpitan, memang tidak ada apa-apa perkara pelik yang berlaku lah sepanjang perjalanan tersebut. Dan member aku yang dia boleh merasai kehadiran makhluk-makhluk gaib ni pun, dia pun mengakui bahawa pada ketika itu kami jalan memang tidak ada apa-apa perkara pelik ataupun ajaib yang berlaku sepanjang perjalanan tersebut. Kemudian aku nak kembali semula ke Bagan Serai Perak. Jadi aku melalui jalan yang daripada Lenggong Perak itu kan, Kerik Lenggong tu menuju ke Kuala Kangsar. Kemudian daripada Kuala Kangsar menuju ke Taiping. Dan aku mengambil keputusan untuk berhenti rehat dahulu di Taiping. Okay? Jadi sepanjang perjalanan daripada Lenggong ke Kuala Kangsar ke Taiping tu, memang jalan itu pun antara jalan-jalan yang hotspot lah, yang dikatakan seram. Namun aku tidaklah berniat untuk merakam ketika itu. Aku fikir untuk aku pulang balik saja. Dan adalah lalu akan melalui Tasik Raban, Jabatan Tasik Raban, area Tasik Raban yang dikatakan hotspot, tempat-tempat yang mempunyai gangguan lah. Jadi aku teruskan perjalanan sehinggalah sampai ke Taiping. Bila sampai di Taiping, aku dengan member aku tu duduk lah. Kami selalunya akan berbincang lah tentang perkara yang dah kami lalui kan ketika tu kan. Jadi semasa dalam video yang dibuat tu, dia tidak mengatakan ada apa-apa gangguan. Cumanya member lah sendiri yang dia duduk di belakang sebelah, dia kata di Jalan Sumpitan itu memang adalah makhluk-makhluk yang memang duduk di situ, di celah-celah pokok dan sebagainya. Dia nampak, tapi dah tempatnya di situ kan, dia tak mengganggu dan sebagainya. Just benda tu tengok je, kita aku lalu di situ, dia tak mengganggu.
Kemudian ketika melalui jalan tersebut juga dia mendengar suara-suara nyanyian muzik lama. Muzik bukan muzik nyanyian macam dia nada yang lama lah, dia cakap kat aku. Dan itu kebiasaannya yang melagukan itu adalah daripada kita orang Melayu, kita gelar dia sebagai langsui bunyi macam dia mengalunkan nada lagu-lagu lama. Dia tak nyanyi tapi dia alunkan lagu-lagu lama. So tapi benda tu tidak kacau. Okay, kemudian seperti biasalah, sebelum aku bergerak balik semula untuk pulang ke rumah, di situ aku akan buat sesuatu lah yang selalu aku buat, iaitu aku akan suruh jika ada makhluk yang mengikuti kereta dan sebagainya akan sampai di situ sajalah. Kemudian aku akan pesan kepada makhluk yang ikut supaya jangan ikutlah untuk perjalanan yang seterusnya. Itu memang kebiasaan aku akan buat sebelum aku sampai ke rumah. Kemudian kami pun meneruskan perjalanan lah daripada Taiping untuk sampai ke rumah pun lebih kurang 40 km. Jadi waktu tu pun hampir dah pukul lewat juga, lewat malam juga kan. Kemudian kami teruskan perjalanan dan apabila hendak sampai dekat kawasan taman rumah aku lah, memang dah dekat sangat lah. Ada satu jalan tu memang kena lalu kelapa sawit kiri dan kanan kelapa sawit, dan daripada jauh aku ternampak ada seekor biawak yang besar di tengah-tengah jalan. Jadi aku pun ambil keputusan, waktu tu aku tak bawa laju sangat. Jadi aku bawa slow waktu tu, aku nampak dari jauh dah. Aku ingatkan biawak tu memang besar sedepa aku ni di tengah-tengah jalan. Jadi bila aku nampak biawak sebesar tu, aku pun memperlahankan kenderaan. Dan aku fikir bahawa biawak tu dia dah mati tau. Maksudnya dia tak bergerak, dia statik kat tengah jalan tu melintang jalan. Jadi kalau aku nak teruskan perjalanan, sama ada aku masuk ke lorong orang, dia makan jalan sangat banyak, jalan belah sana, dan kemudian sama ada satu lagi aku akan lalu di atas dia, maksudnya biawak tu di bawah kereta. So aku ambil keputusan, aku yang biawak tu dah mati. Aku ambil keputusan untuk aku bawa kereta tu biar biawak tu lalu bawah kereta aku Waktu tu aku bawa Honda HR-V. Seperti yang korang sedia maklum, Honda HR-V ni saiz dia lebih lebar dan besar. So bila aku lalu sahaja melintasi biawak tu, dia kena mati dah Lalu je baut dia bahagian bawah dia tiba-tiba boom, bunyi yang sangat kuat lah. Dan pada ketika tu aku yang sedang memandu, aku fikir sudah, ni mesti bumper aku pecah kan. So bunyi ni sangat kuat. Aku ingat bumper Honda aku tu pecah lah. Aku dah fikir kos dan sebagainya. So alamak, macam mana ni kan. Tapi aku dah langgar tu, aku tak pergi tengok belakang lah. Tak tahulah sama ada biawak tu dia masih hidup waktu aku jalan tu, dia berjalan ke apa kan. Apa bunyi memang sangat kuat lah. Waktu tu aku tak rakam sebab dah nak sampai rumah. So apabila dah sampai masuk kat taman aku punya jalan, aku berhenti dekat depan taman, ada satu dobi. Aku berhenti kat depan dobi tu dan aku ambil keputusan untuk tengok lah sama ada terdapat kesan ataupun bumper pecah ke apa kan. Aku tengok, aku keluar. Sebenarnya dekat situ pun aku ada ambil gambar kan. Dan ketika tu bulan mengambang penuh lah. Jadi bila dah sampai ke dobi tu, aku berhenti tengok. Bila aku suluh apa semua pakai lampu, memang tidak ada apa nampak kesan lah. Sebab satu lagi malam kan, aku tengok bumper aku dalam keadaan elok. Dan yang kedua tak ada kesan darah dan sebagainya. So waktu tu aku fikir memang agak lega juga lah bila jadi macam tu kan. Jadi di situ sekali lagi aku pesan, jika ada makhluk yang mengikuti, sila turun lah kan, jangan ikut lah sebelum aku sampai ke rumah. Dan aku teruskan perjalanan sampailah di rumah. Cerita tu habis di situ saja. Maksudnya aku terlanggar biawak. Kemudian cerita dia bermula macam ni. 3 hari selepas aku melalui jalan Sofitan tersebut, waktu malam, 3 hari selepas, waktu tu aku nak keluar beli makanan.
Dan aku tanya isteri aku sama ada dia nak ikut ataupun tidak. Isteri aku kata dia tak nak ikut lah sebab dia ada kerja dan sebagainya. Dia suruh aku pergi balik sendiri lah. Dan malam itu sebenarnya aku rasa memang dia macam ni lah. Aku ada kelebihan yang Allah bagi, macam ada bisikan rohani lah yang kelebihan yang Allah bagi. Bila ada sesuatu yang mungkin berlaku, aku akan rasa macam aku dapat rasakan benda tu lah. Ataupun bila ada makhluk yang berdekatan ke kan, yang tidak nampak, aku dapat merasai benda tu. So malam tu bila nak keluar rumah, aku rasa memang macam tak sedap, tak berapa sedap hati lah kan. Sebab tu aku ajak wife aku untuk keluar sekali. Tapi sebabkan dia tak nak. Dan member aku tu sebenarnya dia ada dekat rumah aku. Sebenarnya member tu dia ahli keluarga aku juga kan? Tapi hubungan kami aku tak boleh beritahu lah. Dia salah seorang daripada ahli keluarga aku juga. Cuma dia suruh gelarkan dia sebagai member aku lah. Status dia dengan aku tak nak beritahu kat sini lah. Kemudian dia ada juga di rumah, dia pun tak nak ikut. So aku pergi seorang. So bila aku pergi seorang, aku decide untuk naik motor. Aku naik motor, aku pergi beli makanan lah dekat taman yang berdekatan. Aku keluar, dekat situ pun aku ada upload status aku naik motor tersebut kan, beli makanan. So bila lepas daripada beli makanan apa semua, aku balik rumah. So bila sampai kat rumah, actually aku rasa macam ada something wrong lah. Ada macam, itu perasaan lah, ni insting yang Allah bagi lah. Aku rasa macam ada something lah yang rasa mengganggu ni kan. Kemudian apabila aku dah letak motor apa semua, aku dah kunci pagar. Kemudian aku nak buka lah pagar pintu rumah kan. Bila aku nak buka, aku perasan ada satu ekor pelesit yang duduk betul-betul dekat depan grill yang tempat aku pegang nak buka grill kan. Di situ dia duduk. Dan aku sempat ambil gambar pelesit tersebut, aku upload dekat Instagram. So tapi bagi aku tak kisah pun kan, lantaklah pelesit ke apa benda, tak heran. Jadi aku buka pagar. Bila aku buka pagar tu, pelesit tu pun terbang pergi dekat sebelah rumah pun. Kemudian dia pun hilang. Okey, kemudian bila dia dah hilang, aku pun masuk dalam rumah lah, kunci pagar sebagainya. Sebelum masuk rumah, baca doa dan sebagainya kan. Tapi malam tu aku rasa macam pelik lah, rasa macam something lah kan. Jadi aku decide untuk memasang bukhor. Aku tak tahu nak sebut dia nama bukhor ke bahor ke, ataupun kalau orang Melayu dia panggil stanggi ke apa ke. Aku banyak lah dia punya maksud. Aku panggil dia bukhor lah, asap putih. Kalau makanan jin ni dia asap kemenyan kan, tapi yang ni asap putih ni dia bukan makanan jin. Dia bau wangi. So actually more tu dia racun lah untuk golongan tersebut. So aku decide untuk bakar benda tu. Bila aku bakar benda tu, jadi rumah aku bau wangi. So bila bau wangi tu, aku letak dalam bilik aku. Kemudian member aku yang duduk di bilik sebelah ni, waktu ni dah malam dah nak pukul 12 rasa. Dah pukul 12 rasa waktu tu. Sebab aku pasang tengah malam, aku ingat aku nak pasang sebelum tidur. Jadi bila aku pasang tu, tiba-tiba dia keluar daripada bilik dia. Dia kata dia pening. Dia kata dia pening lah. Benda pasal apa lah dia pening. Dia rasa dia pening, diri dia pening. Aku yang kan, aku tak tahu lah pasal, ya kan, dah pening nak buat macam mana kan. Kita bukan boleh buat apa-apa. Dia kata dia pening, dia ada bau something lah kan. So aku buat diam lah, sebab aku pasang dalam bilik. Cuma yang waktu tu aku buka pintu, jadi dia bau benda tu, dia dah rasa pening. So bila dia dah pening tu, wife aku pergilah tengok kan. So waktu tu aku pun buat tak tahulah, tak apalah, nanti dia elok lah. Kemudian bila dia pening-pening tu, dia kata dia terus pergi ke bahagian dapur. Waktu tu aku duduk kat ruang tamu. Aku tengok dia pergi ruang dapur. Aku ingat dia nak minum air kot, sebab dia pening, dia nak minum air kot. So bila dia pergi dapur, tak tahulah dia buat apa. So wife aku pun, isteri aku pun, dia pergi tengok. Dia jalan, dia pergi tengok kat dapur. So bila dia sampai kat dapur, dia tengok member aku tu, dia larat.
Member aku tu dia dalam keadaan macam separuh sedar tau, di dapur. So kelakuan dia ialah waktu tu dia macam menari tau. Dia menari dia punya langkah tu macam langkah tarian macam perempuan Melayu lama macam tu lah. Dia macam menari dan pejam mata dia dah macam layan lah. Dia tengah layan macam tu, aku tak tahu kenapa aku meremang cerita ni. Tapi dia dekat belakang kuat, tak tahu apa semua meremang. So bila dia menari-menari tu, aku pun terus tarik tangan dia. Aku panggil nama dia. Bila aku panggil, dia dalam keadaan macam separuh sedar. Dia kata, oh aku ni kan. Tapi aku tengok dia punya perlakuan macam bukan diri dia lah. Tapi bila aku panggil nama dia, dia still menyahut. So waktu tu dia separuh sedar lah. Maksudnya 50 dia, 50 benda tu. So aku tarik dia masuk dalam bilik tengah tu balik, bilik dia balik. Duduk dan aku tanyalah kat dia, apa yang berlaku. So dia kata aku ada pasang bufor lah. So aku cakap lah, aku pasang, tapi aku pasang dalam bilik, aku tak pasang kat ruang tamu kan. Dia kata bila kau pasang bufor, ada benda yang marah dalam rumah ni, dia kata. So benda tu dia kata aku tanya dia lah, benda apa yang marah kan. Sebab aku tak diberi kelebihan oleh Allah untuk tahu lah macam mana rupa bentuk ke apa ke, di mana tu aku tak tahu. Cuma aku boleh rasa. Dia kata dia ada seorang perempuan tua yang sangat tua, sangat bongkok, sangat terlampau bongkok lah. Dia ada di depan ruang tamu aku tu, dekat bahagian TV. Dan rambut dia sangat kembang lah. Apa pasal aku meremang ni. Sebenarnya bila kita cerita macam ni kan, dia tak suka lah. Sebab dia tahu rahsia dia kan. Aku rasa meremang. Rambut kembang, okay. Sangat tua dan bongkok. Kereta dia dekat dalam rumah aku ni, dekat ruang tamu. Dan benda tu dia pergi kat setiap rumah tu, dia pergi ruang-ruang rumah aku semua dia pergi. Tapi bilik aku dia tak boleh masuk. Dia kata macam tu. Dan aku tanya dia, kau okey lah ni? Kalau kau tak okey, waktu tu aku sebab dah tak ada wuduk kan, jadi aku tak tekan ayat lah. Maksudnya aku tak bacakan ayat Quran tu. Aku biar dia settle dulu. Kalau dia boleh settle sendiri, dia boleh lawan sendiri, aku biarkan. Tapi kalau dia tak boleh lawan, baru aku masuk campur lah. Dan dia kata dia boleh. Kemudian bila dalam keadaan separuh sedar tu, dia kata bukan di dalam rumah ni, dia kata kan, kat luar rumah ni ada banyak dia tengah berkeliaran. Sudah. So betul lah dengan insting aku tu. Insting aku kata macam kat luar rumah, masa sebelum aku beli makanan tu, aku rasa macam ada something ni kan dekat luar rumah ni. So dia kata kat luar rumah pun ada berkeliaran banyak. Dia aku pelik, mana datang yang banyak ni kan. Kita ada banyak kat luar ni, tengah berkeliaran. Dia nak masuk, dia kata. Aku tanya dekat dia, diorang ni datang daripada mana? Yang kat luar tu lah, dia nak masuk. Diorang datang daripada jalan-jalan yang kau pernah lalu, dia tu. Jalan-jalan yang kita pernah lalu, dia tu. Jalan-jalan seram yang aku buat video lah. Dan waktu tu aku dah muskil lah, macam mana benda ni boleh tahu, boleh ikut dekat kawasan depan rumah aku ni. Sedangkan aku waktu nak balik rumah, aku akan suruh turun dulu semua. Aku akan buat something lah kan. Yang tu tak boleh cerita lah. Tapi dia boleh detect kat mana rumah aku berada. Lepas tu aku tanya dia macam mana dia orang boleh tahu. Kemudian dia dalam keadaan separuh sedar tu, dia kata, kau tahu tak kau pernah langgar biawak tu? Memang lah kau pernah langgar biawak. Aku cakap aku pernah langgar biawak kan. Lepas tu dia tanya, kau tak basuh kan kereta kau kan? Aku cakap, aku tak basuh. Masa kau langgar biawak tu, dia dah mark dah. Ada benda yang dah mark kat kereta aku tu untuk sampai ke mana. Jadi waktu tu baru aku tersedar bahawa dulu memang ada pesan-pesan orang tua lah. Bila kita langgar something ke, kita accident ke, kita kemalangan ke apa ke kan, diorang suruh basuh kereta tu. Betul tak? Kalau korang ingat pesan-pesan orang tua, diorang akan suruh basuh kereta, basuh kenderaan lah. Jika berlaku kemalangan ke, langgar something ke, dia akan. Aku baru teringat pesan orang tua. Waktu tu aku tak basuh kereta lah.
Jadi bila aku tak basuh kereta tu, kesan daripada aku lebih awak tu, benda yang tak nampak tu dia dah tahu rumah aku di mana dan dia mark dia nak masuk. Okay, tapi yang dekat luar tu aku tanya dia sama ada dia orang masuk ada dalam rumah. Dia kata kat yang kat luar tu tak boleh masuk kecuali yang nenek tua tu. Nenek tua tu. Jadi aku tanya dia, so nenek tua tu ada di mana? Dia kata dia masih ada di dalam rumah lagi lah. So waktu tu aku diam lah kan. Lepas tu dia semakin okey, aku tanya dia, kau okey tak ni? Dia kata okey lah, aku okey lah ni kan, apa semua. Jadi sebenarnya apa yang aku nak sampaikan ni ialah benda penting bila korang nak buat video jalan seram macam aku buat. Ramai yang cuba untuk buat. Bila tengok video aku, satu je aku nak pesan, kalau boleh bila korang pergi itu, korang kena ada sedikit, serba sedikit lah tahu berkaitan dengan cara-cara untuk menghalang ataupun cara-cara untuk ni lah, untuk melawan makhluk-makhluk yang gaib ni lah jika berlaku kecemasan. Kemudian jangan pergi dalam keadaan yang kosong lah. Aku takut nanti bila korang pergi dalam keadaan yang kosong, nanti dia akan jadi masalah masa akan datang. Lama-lama bila korang pergi makin banyak jalan, makin apa semua, tambah pula dengan mencabar dan sebagainya, benda tu akan ikut dah. Dia akan ikut, bukannya dia bila kau lalu tu dia terus ganggu Actually bila dah lama-lama nanti kau akan nampak kesan dia. Jadi kalau boleh, amalkan pendinding diri lah daripada diganggu ataupun terkesan lah dengan makhluk-makhluk gaib ni. Jangan sampai nanti oleh kerana nak buat video ni korang jatuh sakit ke apa ke. Itu kalau boleh tak perlu lah kan. Nanti jadi panjang cerita, korang nak kena cari perawat dan sebagainya. Macam aku sendiri, aku dengan member aku tu, kami ada perawat kami. Aku tak pernah dirawat, dia yang selalu dirawat. Tapi kami ada orang yang untuk dirujuk lah, lebih kurang guru kami yang untuk kami rujuk jika berlaku sebarang masalah yang kami tak boleh settle. Jadi kalau korang yang nak buat video ni nampak syok, nampak seronok macam tak ada apa-apa, sebenarnya ada kisah di sebalik itu. Okay, so aku ingat sampai di sini sahaja cerita ni. Korang jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan korang nantikanlah video aku yang seterusnya. Okay, baik. Assalamualaikum.